Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Suhaini binti Rejab selaku pensyarah bagi kursus BMMB 1134 Keterampilan Berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam teknik terbang tinggi. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, saya berpeluang untuk melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan yang ketiga bagi kursus ini, iaitu penghasilan produk, berkenaan video kreatif isu dan halangan dalam keterampilan berbahasa. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Dini Denia binti Selamat dan saya merupakan pelajar daripada kumpulan PPICP Bahasa Melayu 1. Tanpa perlengahkan masa, antara elemen-elemen yang mencakupi kepada kandungan madah saya pada hari ini ialah pertama, melibatkan pengenalan terhadap keterampilan berbahasa. Kedua, aspek keterampilan berbahasa. Ketiga, pengenalan berkenaan halangan keterampilan berbahasa. Keempat, halangan-halangan keterampilan berbahasa. Kelima, pengenalan bagi isu keterampilan berbahasa. Keenam pula merupakan isu-isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Dan akhir sekali merupakan penutup kepada madah ini. Bagi perkataan keterampilan, keterampilan menurut Kamus Dewan merujuk kepada kecakapan, kemampuan yang tinggi atau spesifiknya dapat juga boleh ditakdirkan sebagai kehandalan dan kecakapan seseorang individu dalam sesuatu bahasa. Manakala berbahasa pula merujuk kepada mempunyai bahasa, memakai atau menggunakan bahasa serta bercakap dalam sesuatu bahasa. Ringkasnya, berbahasa merupakan menggunakan atau mengamalkan sesuatu bahasa. Oleh demikian, keterampilan berbahasa ini merupakan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam menggunakan bahasa yang meliputi kecakapan terhadap kemahiran berbahasa yang meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Seterusnya beralih kepada subtopik yang kedua pada madah ini, iaitu berkaitan aspek dalam keterampilan berbahasa. Tidak dapat disangka lagi bahawa aspek keterampilan berbahasa terdiri daripada 4 kemahiran, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Berdasarkan rujukan daripada buku Panduan Guru Bahasa Malaysia KSSR, kemahiran mendengar merupakan keupayaan dalam mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan maklum balas. Selanjutnya, kemahiran bertutur merupakan keupayaan dalam berbual atau berkomunikasi untuk menjalinkan hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul. Di samping itu, kemahiran membaca merupakan suatu perlakuan pula dalam mendapatkan maklumat melalui lambang-lambang yang bertulis maupun bercetak. Dan akhir sekali, kemahiran menulis membawa kepada keupayaan dalam menyampaikan buah fikiran, idea dan pendapat dengan tepat dan berkesan secara bertulis kepada khalayak atau pembaca. Demikianlah merupakan serba-serbi pendedahan kepada apa itu keterampilan berbahasa yang akan kita bincangkan halangan-halangan serta isu-isunya selepas ini. Kita maju kepada pengenalan bagi halangan keterampilan berbahasa terlebih dahulu. Rujuk daripada Kamus Dewan Perdana, halangan membawa pengertian kepada rintangan atau aral yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai sesuatu kejayaan atau kemajuan. Ringkasnya, halangan keterampilan berbahasa dapat disimpulkan sebagai rintangan-rintangan yang menjadi asbab ketidakupayaan dalam mendapatkan kecakapan untuk menggunakan sesuatu bahasa.
Dan apakah antara halangan-halangan tersebut? Terdapat 7 halangan-halangan yang dapat dibincangkan dalam madah ini. Antaranya ialah maklum balas, komunikasi, sahala, gangguan saraf penerima, penyampaian menerusi saluran kedua, gangguan emosi, gangguan luaran dan juga halangan semantik. Bagi halangan yang pertama iaitu halangan maklum balas. Maklum balas bermaksud tindak balas maupun respon penerima kepada mesej yang disampaikan oleh penghantar. Oleh demikian, jika tiada sebarang maklum balas atau respon yang diterima dalam suatu komunikasi itu, maka maklumat yang disampaikan tersebut semestinya bermaksud tidak diterima dan difahami oleh baik dengan penerima. Ringkasnya, halang ini dapat dikaitkan dengan istilah pendengar pasif yang secara umumnya kita fahamkan sebagai golongan yang kurang mendapatkan pemahaman terhadap suatu penyampaian. Intihannya di sini, maklum balas sememangnya merupakan elemen yang terpenting terhadap suatu penyampaian maklumat kerana komunikasi yang berkesan merupakan komunikasi yang sampai inputnya kepada penerima serta penerima tersebut juga dapat memberikan respon seperti yang kita sudah bincangkan semasa soal topik kedua berkenaan definisi bagi kemahiran mendengar itu sendiri. Halangan yang kedua pula melibatkan halangan yang terjadi daripada komunikasi salah. Seperti yang kita semua sedia maklum, komunikasi salah merupakan proses komunikasi yang tidak memerlukan apa-apa maklumat, yang tidak memerlukan apa-apa maklum balas atau respon daripada penerima. Oleh demikian, penerima dalam hal ini tidak akan berpeluang untuk menghujahkan kekeliruan mereka atau spesifiknya mengemukakan persoalan yang bermain di fikiran mereka terhadap maklumat yang mereka dapat itu. Justru perkara ini boleh menimbulkan kesalahfahaman, malah menambahkan cabaran kepada pendengar untuk menakul dan mentafsir input yang diterimanya tersebut. Tuntasnya, proses komunikasi dan penyampaian maklumat yang tidak sampai kepada penerima secara tidak langsung boleh membawa kepada kegagalan kerana gagalnya input tersebut untuk sampai kepada penerima. Halangan yang ketiga merupakan gangguan saraf penerima. Gangguan saraf penerima merupakan kekurangan atau ringkasnya kecacatan yang terdapat pada anggota pendengaran penerima. Hal ini sememangnya boleh membawa kepada kegagalan sesuatu input maklumat yang ingin disampaikan secara lisan, memandangkan penerima tidak mempunyai keupayaan untuk mendengar dan sekaligus untuk mendapatkan pemahamannya. Pada masa yang sama, kekurangan atau kecacatan yang terdapat pada anggota pertuturan penyampai juga boleh membawa kepada kegagalan sesuatu penyampaian maklumat. Memandangkan penerima tidak boleh untuk memahami pertuturan daripada penyampai yang serba kekurangan pada alat artikulasinya. Sebagai contoh, kekurangan pada alat artikulasi itu seperti pelat, gagap dan sebagainya. Natijahnya, maklumat tersebut tidak boleh disampaikan dengan baik kerana kekeliruan dan kemusykilan boleh tertimbul daripada bahasa dan cara penyampaian maklumat tersebut. Halangan yang keempat ialah halangan daripada penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menerusi saluran kedua merupakan penyampaian yang melibatkan orang tengah ataupun medium yang kedua untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej. Oleh itu, tidak dapat disangka lagi bahawa penyampaian yang melibatkan orang tengah ini semestinya tidak akan berkesan kerana boleh berlakunya kececeran maklumat maupun pertukaran pada maklumat tersebut semasa proses pemindahan maklumat itu berlaku. Intihannya, komunikasi dengan maklumat yang berbeza daripada maklumat asal sememangnya boleh membawa kepada kegagalan kerana ini boleh menimbulkan kepada kekeliruan dan kesalahfahaman penerima. Kelima ialah halangan gangguan emosi. Penerima maupun penyampai hanya akan menerima atau menyampaikan suatu maklumat dengan mengikutkan emosi mereka. Oleh demikian, hal ini boleh menjerumuskan kepada kesalahfahaman dan kekeliruan maksud sebenar maklumat tersebut jika maklumat itu diterima atau disampaikan pada waktu yang tidak bersesuaian dengan emosi. Antara contoh yang dapat dikaitkan adalah dengan penyampaian sebuah maklumat yang dilakukan ketika penyampai sedang marah, yang mana kita semestinya boleh menganggap maklumat tersebut sebagai suatu teguran maupun amaran. Terdapat pelbagai lagi emosi lain yang boleh mempengaruhi kepada sesebuah penyampaian.
seperti emosi cemas, gelisah dan panik. Jelaslah bahawa emosi yang terzahir dalam diri penyampai dan penerima sememangnya boleh mencorakkan warna sebuah komunikasi. Keenam, melibatkan halangan gangguan luaran. Gangguan luaran merujuk kepada gangguan daripada bunyi atau keadaan dan situasi yang berada di sekeliling atau persekitaran. Sebagai contoh, bunyi-bunyi daripada kenderaan atau kerja-kerja pembaikian. Hal ini sememangnya boleh menyebabkan suara penyampai tenggelam dengan bunyi tersebut dan seterusnya mengakibatkan maklumat yang ingin disampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik. Pada masa yang sama, gangguan luaran seperti suhu di persekitaran juga turut boleh mempengaruhi penyampaian dan pendengaran suatu maklumat. Contohnya, keadaan dewan yang terlalu panas boleh menyebabkan penyampaian suatu maklumat tidak boleh dijalankan dengan berkesan. Tuntasnya, persekitaran dan keadaan lokasi komunikasi itu dijalankan sememangnya memainkan peranan dalam keberkesanan penyampaian dan penerimaan maklumat itu. Halangan yang terakhir sekali merupakan halangan ketujuh iaitu halangan semantik. Halangan semantik secara literalnya merupakan masalah interpretasi untuk menterjemahkan suatu makna atau masalah yang dihadapi semasa ingin menterjemahkan makna lawan perbualan itu. Spesifiknya, perkara ini dapat dikaitkan dengan perbezaan budaya dan fahaman setiap masyarakat yang boleh juga menyebabkan timbulnya kekeliruan untuk penerimaan suatu maklumat. Sebagai contoh, kita dapat kaitkan dengan penggunaan dialek. Padangkan tidak kesemua masyarakat memahami bahasa dialek tersebut. Justifikasinya, semantik dalam komunikasi sememangnya penting sebagai lambang keberkesanan sesuatu komunikasi itu. Itu perjalanan input dan output yang positif daripada kedua-dua pihak. Seterusnya, kita akan beralih kepada pengenalan bagi isu keterampilan berbahasa pula. Menurut daripada Kamus Dewan edisi keempat, isu merupakan perkara pokok dan persoalan. Pada akhir maksud, isu keterampilan berbahasa dapat ditakrifkan sebagai perkara umum berlaku ataupun persoalan yang timbul bagi istilah kecekapan dalam menggunakan bahasa ini. Kita akan beralih kepada subtopik yang keenam iaitu isu-isu keterampilan berbahasa. Isu-isu keterampilan berbahasa ini terdiri daripada 3 elemennya, berkenaan isu bahasa, isu budaya dan juga isu media sosial. Baiklah, isu yang pertama adalah berkenaan isu bahasa. Antara contoh isu bahasa yang dapat dibincangkan ialah bahasa rojak. Bahasa rojak ini merupakan bahasa campuran antara lebih daripada satu bahasa yang boleh meninggalkan kesan yang buruk pada sesuatu penggunaan bahasa. Lebih-lebih lagi apabila bahasa rojak ini digunakan semasa urusan rasmi dan media. Memandangkan kedua-dua elemen ini sememangnya terlalu terdedah kepada orang-orang awam untuk mengaruhinya. Lain daripada itu, isu bahasa lain yang dapat dikaitkan lagi ialah isu bahasa kasar yang sering digunakan dalam pertuturan seharian pada masa kini tanpa mengira batas umur, pangkat dan jatinam. Tidak dapat disangka lagi lah bahawa kedua-dua contoh ini memang boleh mendatangkan kekeliruan kepada generasi kini terhadap penggunaan bahasa Melayu yang sebenar. Maafkan saya, mendatangkan kekeliruan kepada generasi kini terhadap penggunaan bahasa Melayu yang sebenar dan secara tidak langsung boleh merencatkan kebolehan mereka untuk keterampilan berbahasa. Isu yang kedua pula melibatkan isu budaya. Secara spesifiknya, isu budaya ini dapat dikaitkan dengan kepelbagaian kebudayaan rakyat di negara Malaysia. Misalnya, budaya daripada setiap kaum di Malaysia. Oleh demikian, kepelbagaian budaya ini juga semestinya boleh membawa kepada kepelbagaian bahasa yang digunakan dalam negara kita. Secara tidak langsung, hal ini boleh membawa kepada corak komunikasi yang berbeza-beza di dalam negara dan boleh juga membawa kepada kerancuan bahasa dengan mencampur adukkan penggunaan bahasa. Misalnya, kita dapat kaitkan dengan pencampuran bahasa antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris maupun bahasa Melayu dan bahasa Cina untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mudah meskipun bahasa-bahasa itu ialah salah. Kesannya, kefahaman dalam komunikasi dan serta penyampaian maklumat akan terjejas, termasuklah dalam pembelajaran untuk keterampilan berbahasa
memandangkan bahasa yang kita sudah normalisasikan itu ialah bahasa yang salah. Penggunaan bahasa yang bercampur baur sememangnya boleh merundungkan keupayaan untuk menerima maklumat dan seterusnya menguasai kemahiran berbahasa tersebut. Memandangkan tidak kesemua golongan masyarakat akan memahami bahasa tersebut. Walaupun mereka memahami, bahasa tersebut bukan bahasa yang salah dan bukanlah bahasa yang sebenar. Baiklah, isu yang terakhir merupakan isu media sosial. Antara contoh-contoh yang dapat dihujahkan dengan isu media sosial ini ialah penggunaan bahasa singkatan dan bahasa selangar dalam perbualan di dalam media sosial. Tidak dapat disangka lagi bahawa setiap golongan umur telah mula menggunakan media sosial sebagai medium untuk menyampaikan maklumat pada era modernisasi ini. Bukan sahaja menyampaikan maklumat, malah mereka juga menggunakan media sosial ini untuk mendapatkan maklumat. Tidak kiralah untuk mendapatkan maklumat bagi isu semasa maupun maklumat untuk mendapatkan suatu pembelajaran. Justru itu, isu media sosial yang sememangnya paling dekat dengan diri masyarakat ini boleh mempengaruhkan cara masyarakat kini untuk berkomunikasi dan sekaligus boleh merencatkan keterampilan berbahasa pada generasi akan datang jika kita terus menormalisasikan perkara yang terpesong. Baiklah, akhirul kalam, saya dapat merumuskan bahawa halangan dan isu dalam komunikasi semestinya boleh turut mempengaruhi kepada kebolehan keterampilan berbahasa seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana kerana penguasaan yang baik terhadap suatu perkara lahirnya daripada keberkesanan suatu penyampaiannya. Oleh itu, tidak dapat disangka lagi lah bahawa isu dan halangan dalam berkomunikasi turut mendatangkan kesan kepada keterampilan berbahasa seseorang. Dari Kedah ke Pekasan, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersual lagi. Baiklah, sekian bicara saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.